Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'i wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du, faqala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sambung kemarin itu wa anna wujudahu laisa lahu awalun, dan bahawa seadanya Allah Ta'ala tu tidak ada baginya tu awalun, permulaan. Awal yang dikatakan tidak ada tu ialah tidak ada ibtidak, dia panggil awal bimakna ibtidak. Sebagaimana kita sebut dah kemarin semalam tu, iaitu awal ada dua makna. Awal dengan makna ibtida, itulah yang dinafikan di dalam makna sifat qidam yang kita mengaji dalam ilmu akidah ni, ilmu tauhid ni. Mana Allah tidak ada awal, apa makna? Yani ibtida, tidak ada pendahuluan. Adapun Allah Ta'ala disebut dalam Quran huwal awwal wal akhir, dialah yang awal. Apa makna yang awal? Itu dengan makna as-sabqu 'alal asya', dia yang mendahului di atas segala sesuatu. Tu kita tak ingkar bahawa itulah makna sifat qidam. Sebagaimana dia sebut dah sebelum sikit tu, annahu mawjudun qabla kulli syai'in, bahawasanya Allah tu yang ada sebelum tiap-tiap sesuatu tu ada. Makna Tuhan sebelum makhluk ni diciptakan, Allah tu sedia kala lagi ada. Itu makna as-sabqu 'alal asya', dia yang mendahului di atas segala sesuatu. Tidak ada segala sesuatu mendahului di atasnya, dan tidak ada segala sesuatu yang serta dengannya, tak ada. Tidak ada. Itu maknanya awal. Jadi awal tu bukan dengan makna yang mula-mula dah. Awal dengan makna yang mendahului di atas segala sesuatu. Dengan makna apa? Yakni sebelum segala sesuatunya Allah Ta'ala jadi, Allah sedia kala lagi itu ada. Bukan makna awal dengan makna ibtidak, mana permulaan. Itu mustahil ala Allah. Gitu dah. Baik. Maka kita pun i'tikadlah permulaan bagi ada, dan tidak ada yang mendahului di atas Allah Ta'ala oleh sesuatu yang lain, dan tidak ada yang berserta dengan Allah Ta'ala segala sesuatu yang lain,
bahkan Allah Ta'ala itulah yang mendahului di atas segala sesuatu. Gitu. Nah, karena dia yang menjadi segala sesuatu dan tidak sirna kewujudan Allah Ta'ala pada satu waktu daripada beberapa waktu-waktu yang lain. Jadi sedia hak kita sebut pada makhluk tu tak sama, bukan makna gitu. Sedia kita dengan makna lama masa. Lama masa. Nah, ni rumah baru kan ni ada, rumah sedia dah. Rumah sedia apa maksud? Rumah lama dah. Tok nenek lagi tinggal sako. Tu dia panggil sedia dengan makna lama masa. Maka bukan makna gitu sedia Allah Taala. Jadi artinya bila kita kata Allah Taala sedia bukan dengan makna lama jamai dah Tuhan ni ada. Bukan gitu. Zamai per zamai dah Tuhan ni ada. Bukan makna gitu dah. Karena Tuhan tidak terkena di atasnya oleh masa. Bahkan dialah yang menjadikan masa untuk kita. Tuhan tak terkena di dia masa. Pukul 12, pukul 1, pukul 2 dah. Pagi, petang, siang, malam dah. Dia tak kena di atas Tuhan tu masa. Karena masa tu orang panggil benda yang ibarat daripada bergerak matahari bulan bintang atas satu kaum. Bahas masa pula dah panjang pula dah. Masa ni satu pendapat kata ibaratun an harakati syamsi wal qamar. Ibarat daripada bergeraknya matahari bulan. Itu satu pendapat. Kaum falsafah cenderung kepada falsafah pendapat tersebut. Kalau mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, masa tu benda yang mubah. Mana? Iaitu benda yang dia panggil apa? Amrun iktibari, hanya sungguh di dalam akal zihin kita saja. Tidak ada pun diri masa tu. Sebab masa tu apa dia kata? Diri kita sertakan sesuatu yang maklum dengan sesuatu perkara yang mauhum. Benda yang mauhum ni benda yang waham, perasan, sengkaan. Contoh dah. Kita berjanji dengan orang. InsyaAllah lah esok pagi saya pergilah tu. Nah, esok pagi saya pergi. Nampak tak? Esok pagi saya pergilah. Baik. Pagi tu benda maklum tak? Maklum. Setiap hari kita tempuh ni ada tak pagi? Ada pagi. Hari ni ada pagi. Esok ada pagi. Lusa ada pagi. Tulak tubing tu, tungging mana pun ada pagi semua. Saya pergi itu benda yang waham. Boleh jadi datang, boleh jadi tidak datang. Jadi diri kita ucap perkataan kita, esok pagi saya pergi. Itulah masa. Mana? Menyertai benda yang maklum dengan benda yang mauhum. Itu dipanggil masa. Payah lagi nak faham tu. Ada benda tak? Tak ada benda. Jadi sebab tu esok pagi kita pun tunggu dia. Sebab apa? Sebab kita dah dengar dah dia bagi tahu, esok pagi saya datang. Kayak gitu. Adakah kita akan tunggu dia sebelum daripada pagi? Ataupun petang asar kita tunggu lagi? Tak. Sebab dia berjanji kita pagi. Contoh ni seperti daurah ni. Daurah ni kita berjanji 1 Ramadan sampai 25 Ramadan. Akan ada daurah setiap zuhur lepas zuhur. Pengajian kita akidah. Jawahirul Kalamiyah. Ada orang tunggu 1 Syaban lagi duduk masjid ni dah. Lepas zuhur tunggu dah. 1 Syaban kata, pasal apa awak tak nak balik ni lepas zuhur ni? Ada daurah kata. Ya, 1 Ramadan start. Ni baru 1 Syaban. Tak apa, saya nak tunggu kat 1 Syaban. Orang tu tak reti masa tu. Masa je disebutnya ialah 1 Ramadan sampai 25 Ramadan. Apanya? Akan ada pengajian daurah kita ilmu akidah. Tu dipanggil masa tu. Mana? 1 Ramadan sampai 25 Ramadan tu benda yang maklum. Bulan Ramadan yang tahun lepas pun ada tak? 1 Ramadan sampai 25 Ramadan. Ada? Tak pernah ada lagi. Ramadan tahun lepas-lepas tiba-tiba 1 Ramadan tak ada. Naik-naik 2 Ramadan terus. Ada gitu? Ada. 1 Ramadan sampai 25 Ramadan tu maklum, benda yang maklum. Disertakan benda yang maklum dengan benda yang waham, yang perasan, yang belum tentu akan ada, itu dipanggil masa. Mana? Pengajian kita ni, ustaz mari ke tak mari, itu benda yang wahamnya. Boleh jadi mari, boleh jadi tak mari. Sebab tu kita ustaz Wan tanya, jadi tak ustaz mari? InsyaAllah. Gitu kan? Pasti saya mari, tunggu nak tengok saya. Tak boleh gitu. Mana tahu sampai tengah jalan mati ke? Ataupun pecah tayar ke? Tak sampai ke? Jadi
kedatangan kita tu benda yang waham, mauhum dia panggil. Benda yang disangka saja. Boleh jadi datang, boleh jadi tidak datang. Sedangkan pagi, petang, siang, malam, nah, itu benda yang maklum. Jadi kita sertakan benda yang waham dengan benda yang maklum, itulah dipanggil masa. Siapa kata? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Pening sikit nak boleh faham kan? Tak ada duk pening mana itu. Nah. Kalau mutaakhirin itu muafakat dengan ulama mutaakhirin, mana ulama yang tak kemudian, nah. Itu muafakat dengan falasifah. Mana? Tak ada masalah. Muafakat dengan falasifah dalam masalah ini tidak ada masalah. Nah, iaitu masa tu ibarat daripada bergeraknya matahari dan bulan. Sebab tu ada orang panggil Qamariyah dan Syamsiyah. Tahun Qamariyah, tahun Syamsiyah. Berarti kita tu boleh bila? Setahun berapa hari, setahun berapa bulan. Nah, sebulan berapa hari, sehari berapa jam, sejam berapa minit, seminit berapa saat. Kenapa? Bergerak matahari dengan bulan. Ada kalender Syamsiyah, ada kalender Qamariyah. Maka Allah tidak duduk di bawah masa, kerana dia yang menciptakan masa. Ini. Cuma kita duk cakap pada masa azali lagi, ketika azali, pada masa sedia kala, itu dia panggil dhiqul ibarah. Mana? Sempit kita nak mengungkap. Nah, susah kita nak mengungkap. Sebab tu kita cakap pada masa azali lagi. Sejak azali, sejak ketika, pada masa, semua tu menunjuk pada zaman, zaraf zaman dia panggil. Menunjuk pada masa. Padahal mustahil Allah Ta'ala tu masa. Maka jawapan ulamanya kerana dhiqul ibarah. Mana? Sempit untuk kita ungkap kepada manusia tentang bahasa ketuhanan. Jadi jangan ingat kata bila kita sebut pada masa azali lagi Allah Ta'ala menentukan kita. Pada masa azali. Pukul berapa masa azali tu? Pukul 12.30. Pukul 1 pagi. Bila sebut masa mesti ada pukul dia dah. Nah, minit ke berapa, saat ke berapa? Dah. Azali tu tak ada masa. Ibaratun an kunhi zatihi ta'ala faqat. Nah, ibarat hanya semata-mata zat Allah Ta'ala saja. Tak ada satu benda pun selain daripada Allah Ta'ala. Nah, tapi kita nak mengungkap azali itu kunhi zat, semata-mata zat, itu susah. Maka sebab tu kita sebut pada masa azali. Jadi bukan sedia Allah seperti lama masa tadi, bukan. Jadi jangan bila orang tanya, Tuhan ni qadim, mana apa qadim? Oi, lama jam dah Tuhan ada, belum Nabi ada Tuhan ada ni. Tu tak tahu bila Tuhan ada. Semua tu merujuk pada masa, bukan makna gitu. Nah, bukan qadim zamani. Bukan sedia lama masa, bukan. Bukan juga qadim idhafi, kidam idhafi macam semakin kita sebut dah. Mana nisbah buat banding. Mana dulu, mana ke dia. Telur dulu ke itik dulu, ayam dulu. Nah. Itu. Nah. Atau bapak dulu ke anak dulu. Nah, itu semua tu bukan sedia yang kita maksudkan atau kita iktikadkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan. Karena semua sedia tu ialah sedia makhluk. Maka sedia Allah Ta'ala la awwala liwujudihi adamu iftitahil wujudi adamul awwaliyati lil wujudi. Tak ada bangsa pembukaan bagi ada, tidak ada bangsa permulaan bagi ada Allah Ta'ala, dan tidak ada permulaan bagi ada Allah. Tidak terima perubahan, walam yataghayyar, dan tidak berubah. Bila berubah tu menunjuk kata tidak sedia. Nah, menunjuk kata baharu. Sebab tu sedia di sini lawannya ialah baharu. Jadi baharu di sini dengan makna ada permulaan bagi ada dan terima perubahan. Nah, kita tahu alam ini baharu. Nah, langit bumi ini baharu. Di manakah dalilnya? Kita tak tahu surat beranak dia. Nah, macam kita tahulah kita baru sebab apa? Ada surat beranak. Anak kita tahu dia beranak bila, lahir bila. Tapi langit bumi ni sendiri kita tahu dia baharu tu bagaimana? Tidak ada surat beranak. Tak tahu bila dia tu wujud. Nah, tapi nyata-nyatanya kita pun kata baharu, alam ni baharu. Daripada mana kita tahu alam ni baharu? Karena ada perubahan pagi, petang, siang, malam, hujan, kemarau, panas. Nah, itu orang panggil berubah. Jadi berubah tu sendiri menunjuk kata sesuatu tu baharu.
Al-alamu mutaghayyirun dipanggil. Alam ini berubah. Kita tengok dengan mata kepala kita. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Tiap-tiap yang berubah tu pasti baru. Maka sebab tu makna kidam zati Allah Taala la awwala liwujudihi, tidak ada permulaan bagi ada, dan tidak juga sirna tadi tu ada sebut. Wa annahu lam yakun ma'duman fi waqtin minal awqati. Itu maknanya. Itu tidak ada perubahan. Walam yataghayyar, dan tidak berubah. Karena kalau berubah itu pasti baru. Nah, wa kullu mutaghayyirin hadisun. Tiap-tiap yang berubah tu pasti baru. Macam kita lahir dulu tidak sebesar ni. Kan sawah. Halus kecil comel, nak cute. Tapi bila dah lama besar tu lagi. Tak dah. Lama-lama besar. Berubah tak? Berubah. Itu menunjuk kata kita tidak sedia, tidak kidam. Hanya kita tu baharu. Jadi baharu ni di istilah ulama usuluddin, baharu bukan lawan bagi buruk. Bukan baru kita duk cakap ni kereta baru bagi kereta baru ni. Tak. Baru di sini dengan makna baru yang ada permulaan bagi ada serta berubah. Walau benda tu buruk pun baru. Jeneng gula lu. Walau benda tu buruk pun baru dah. Betul tak? Kereta buruk baru dah. Baru. Sebab apa? Ada permulaan tak bagi wujud kereta tu? Ada permulaan. Tahun berapa? Ya, oi, kereta ni lama dah ni, tahun 89 dah ni. Apa jual mahal sangat? Nah. Oh, ni lama ni enjin. Teruk sangat dah ni. Nah. Ada permulaan tak? Ada permulaan. Nah, tu. Nah, dan berubah tak? Berubah dah. Aksiden situ, gahar sini, cala situ, cala sini. Berubah tak? Berubah. Jadi buruk. Buruk. Tapi baru tu dalam istilah ulama usuluddin. Nah, jadi kalau kita nak jual kereta buruk, mahal-mahal, boleh guna istilah ulama tauhid ni. Nah, atau apa mahal sangat? Ni saya nak jual kereta tahun 89. Berapa? 500,000. Allah, mahal. Masa apa mahal? Kereta buruk kan ni? Ya buruk tapi baru dia dah. Buruk tapi baru. Macam mana buruk tapi baru? Buruk tu buruk lah. Nah, tapi ada permulaan bagi ada dan terima perubahan. Berarti benda tu baru di istilah ulama tauhid. Gitulah. Tu panggil lawyer buruk. Nah. Jadi benda buruk pun baru sebab ada permulaan dan terima perubahan. Tuhan tidak ada permulaan dan tidak terima perubahan. Wajib kita i'tikad gitu. Habis. Kemah tu? Ini kita i'tikad dalam hati kita. Tentu sungguh Tuhan itu sedia, kidam, zati dengan makna tadi, tidak ada permulaan dan tak terima perubahan. Dan tentu tidak Tuhan baru. Apa? Ada permulaan dan terima perubahan. Habis. Kemudian dalilnya apa? Dalam kitab kita tak sebut dalil dah. Dalilnya sama juga seperti kemarin juga, iaitu makhluk ni. Apa dalil yang menunjukkan Tuhan mesti sedia dan tentu tidak dia baharu? Ialah ada alam ini. Nah, ataupun baharu alam ini. Bagaimanakah alam ini, baharu alam ini ataupun wujud alam ini menunjuk di atas mesti sedia Allah Ta'ala dan tentu tidak baharu? Ini dia panggil wajhul istidlal, dia panggil. Wajah pendalilan. Wajah kita menuntuti dalil. Bagaimana? Kalau kita Arab kata lau kana liwujudillahi ta'ala tu awalun lahtaja ila muhdisi. Dia kata kalau ada Allah Ta'ala tu ada permulaan, pasti dia berhajat kepada yang menciptanya, yang membaharukan dia. Dipanggil fardu takdir. Fardu takdir ni dia panggil andaian. Benda tak jadi sungguh. Dipanggil qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuqu'. Qadiyah andaian itu tidak membawa perkara itu benar-benar berlaku. Apakah diajar oleh Quran jikalau seandainya? Iya. Bukan ulama ambil daripada falsafah Yunan, bukan. Ambil daripada Quran. Nah tu. Walau syaa rabbuka. Tengok. Walau syaa rabbuka, kalau menghendaki oleh Tuhan engkau. Tu fardu takdir dia panggil. Jikalau Tuhanmu nak, Nabi Muhammad SAW.
Lepas tu Tuhan pun nak tak? Tak. Lepas tu tak jadi. Contoh. Nah? Ataupun Tuhan kata, lau kana fihima alihatun illallah. Jikalau seandainya ada lagi pada langit bumi ini Tuhan selain daripada Allah. Kayak gitu. Tu orang panggil apa tu? Seandaian tu. Qadiyah andaian dia panggil. Seandai. Fardu takdir. Benda tu jadi tak? Tak jadi. Hanya Tuhan ajar kita lagu tu supaya kita guna akal kita untuk berfikir. Kalau lagu ni jadi mana? Kalau gini jadi. Ada. Nah? Kalau dia tak usah, jangan guna akal. Berat orang tu. Jadi orang gila sedap lagi kan dia tak usah guna akal. Akal Tuhan bagi disuruh kita guna. Tapi cara guna tu biar kena. Itu lagu tu dah. Baik. Jadi kalau kita fikir dengan akal kita, ulama ajar. Kalau Tuhan tidak sedia, you kena ambil situ dulu. Kalau Tuhan tidak bersifat dengan kidam, bagaimana keputusan natijahnya? Tentu dia baharu. Dua tu je. Sebab la wasitata bainahum. Tak ada benda duduk tengah. Tidak ada benda tu dia sedia pun tak, baharu pun tak. Duduk tengah-tengah. Apa benda tu? Tak ada. Tak ada kelakuan yang ketiga di antara dua yang berlawanan tadi. Kalau sudah sedia, tidak baharu. Kalau baharu pasti tidak kidam, tidak sedia. Dua tu je. Jadi kalau mustahil. Kalau Tuhan kita kata dia tidak sedia, seandainya kita kata Tuhan itu tidak kidam, jawapan keluar pasti dia baharu. Kalau Tuhan itu baharu, pasti dia berhajat kepada yang membaharukan dia. Yang menciptakan dia. Di sini keluar dua cabai bidah dia panggil. Cabai bidah. Keluar cabai bidah dua. Mana? Kalau Tuhan berhajat kepada yang membaharu, yang membaharukan Tuhan pun berhajat kepada yang membaharu. Tapi siapa yang membaharukan Tuhan? Yang membaharukan Tuhan? Tuhan pula. Dia kelik mari. Maknanya Allah berhajat kepada Zaid. Contoh, Zaid yang menjadikan Allah. Zaid siapa yang menjadi? Allah yang menjadikan Zaid. Yang mutaligak dia panggil. Ini dipanggil istilahnya daur. Berputar, berpusing. Kalau Allah berhajat kepada Zaid berhajat kepada Khalid berhajat kepada Bakar berhajat kepada Samak Sa'id pada Allah tak tahu sampai bila mana tak tahu hujung mana hala no. Itu dipanggil tasalsulun, bertiti tali yang tidak ada kesudahannya. Maka dua-dua ni mustahil. Mustahil. Kita ambil daur dulu. Mana mustahil? Mustahil do ni ialah apabila berhimpun dua perkara yang berlawanan pada satu masa. Yakni bila kita kata Allah dijadikan oleh Zaid, bermakna Allah ada kemudian, Zaid ada dulu. Betul tak? Kau betul? Allah dijadikan oleh Zaid, bermakna Zaid ada dulu, betul? Zaid yang menciptakan Allah. Benar, Zaid ada dulu. Tapi Zaid ni siapa yang menciptakan dia? Allah. Sebab apa kena kata lagu tu tak? Sebab dakwa ketuhanan itu sama. Kayak Allah pun dakwa ya Tuhan. Betul tak? Allah kata, ana Allah, akulah Tuhan. Tiba-tiba kita buat andaian Tuhan ni tidak kidam. Kita sendiri buat andaian Tuhan tidak sedia. Lepas tu Zaid kata, saya pun Tuhan juga. Bermakna sama pada dakwa ketuhanan. Bila sama pada dakwa ketuhanan, samalah pada andaian. Mana pada andaian? Kalau Allah berhajat kepada yang menjadi, bermakna Zaid pun berhajat kepada yang menjadi. Gitu dah. Jadi kalau Zaid berhajat kepada yang menjadi, siapa yang menjadikan Zaid? Allah balik yang menjadikan Zaid. Bermakna Allah ada dulu, Zaid ada kemudian. Jadi terhimpun dua perkara, taqaddum dan ta'akhur, terdahulu dan terkemudian pada satu masa, mustahilun fil aqli, mustahil pada akal. Berhimpun dua perkara berlawan. Biasa tutup guru dia buat contoh seperti ada orang duk cakap, masing-masing di kedai kopi tu duk cakap tentang kehaibatan masing-masing. Hak ni cerita dia ni ada ilmu boleh panah tali api tu. Tengok putuh tali api. Oh hebat. Tepuk tangan kata ni. Hak ni pula cerita ya tak hebat. Saya tu nafah bro habis putuh bangunan. Tak kena panggil doza behu ke apa ni. Hebat. Semua pakat duk cerita hebat dia masing-masing. Tiba-tiba mari satu orang tu, dia pun ketuk meja. Dia kata, dia belakang.
Hak saya dengar sini semua tak hebat belaka. Semua tak hebat tu. Boleh terbang lah, boleh waktu ambil api daripada mulut lah, ponaga gitu tak hebat tu. Ya hebat sekalinya saya dia. Hamba hebat sekali. Orang tanya apa kehebatan awaknya? Hebat tak hebatnya saya. Ketika mana ibu saya nak melahirkan saya yang jadi tok bidai yang menyambut saya. Ada itu ni. Jadi hak ramai-ramai situ ada kata, Masya Allah hebat sungguh ni, hak ni hebat. Maknanya hak kata hebat tu sama gila dengan orang hak cerita tak dia tu. Rupa-rupanya hak cerita tu mari daripada buat sakit jiwa. Tu buat sakit jiwa dah. Dan dia kata, oh hebat sungguh hak ni. Tak ada ni hebat sungguh. Mak dia nak beranak ke dia tu je kecil dah. Dia yang jadi tok bidai yang sambut. Duduk luar besar tak? Besar. Ada orang boleh terima dengan akal kata hebat. Bermakna gila. Itu dah. Ini supaya kita jangan jadi gila. Mana? Ada orang duk cerita kata ilmu keramat wali. Mana? Pada saat ni dia duduk mengajar contoh di Masjid Kota Damansara. Jam ni, masa ni juga dia duduk di Masjid Haram Mekah, duduk tawaf. Inilah karamah. Itu bukan karamah, itu gila dia panggil. Faham tak? Itu karamah lagu mana Ustaz? Karamah tu bukan gitu. Karamah tu rajulun kabir, yamla'ul kaunain. Laki-laki yang besar makam di sisi Allah, memiliki dua alam tu dengan makna bukan masa yang sama, tapi Tuhan lipat bumi. Istilahnya lipat bumi ni. Berarti saat ni dia duduk sini, memang saat ini sini, tak ada di tempat lain, tak ada. Tidak ada di tempat lain. Memang saat ni pukul 2.20, memang dia duduk sini. Ada tak di Mekah? Tak ada. Cuma nanti turun masjid, siapa Mekah? Cepat tu. Kayak gitu. Sekarang ni pada adat kita nak pergi Mekah, ada tak? 1 minit ada? Tak ada. Berapa jam? 8 jam. Sekarang ni adat. Pada zaman tok nenek kita tu pada adat bukan 8 jam. 6 bulan. Itu hanya adat saja. 6 bulan, 8 jam. Jangan duduk jadi tukar dengan ukur akal dah. Sebab tu kalau tok nenek moyang kita tu orang kuat akidah, fardu takdir, andaian kita diberi jumpa dengan tok nenek moyang kita. Zaman dia tu pergi ke Mekah 6 bulan. Zaman kita 8 jam. Kita cerita kepada tok nenek moyang kita. Nye kata. Zaman cik ni, cicik. Pergi Mekah 8 jam saja. Dia tak akan kejut. Ya tak ada apa-apa. Pelik apa? Buat teruk siapa? Saja nak cerita kau nye. Dia tak akan kejut. Sebab pegangan dia tu kukuh. Allah yang menyampai. Betul tak? Mau 8 jam ke, 10 jam ke, 6 bulan ke, 5 bulan ke, hatta seminit boleh. Nabi ke Masjidil Aqsa Mi'raj berapa jam? Tak boleh disangka dengan berapa saat, berapa jam. Hanya ulama kata panas haba tubuh Nabi tinggal pada tempat tidur Nabi tu belum habis sejuk, Nabi sapa balik lah. Apa tu? Tak kena ayat berapa minit, berapa jam dah. Hanya orang seperti Abu Jahal aja. Tak logik. Tak logik sebab apa? Sebab kebiasaan bukan logik. Kebiasaan hanya adat, kebiasaan sunnatullah. Boleh tak Allah Ta'ala buat hak tidak kebiasaan? Boleh, kerana Allah Maha Kuasa. Tapi kalau tok nenek moyang kita dulu akidahnya kurang, pegangan ahli sunnahnya kurang, ya kejut. 8 jam. Mana ada? Orang pergi ke Mekah semua 6 bulan. 8 jam toknya. Tak ada. 6 bulan. Nye gidah mula Mekahnya naik kapal layar ada tu ni. 6 bulan tak ada orang pergi 8 jam. 8 jam. Sia cicit aku ada hak gila seorang. Dia pula kau ayat cicit yang gila dah tu ni. Pasal dia tak reti beza hukum akal dengan hukum ada. Itu dah. Itu karamah. Karamah tu amrun khariqun lil adati. Perkara yang mencarikan adat, bukan mencarikan akal. Jadi sebab tu bukan makna karamah tu seorang wali tu di Masjid Kota Damansara dia mengajar, saat yang sama dia duduk mengajar di masjid lain, Masjidil Haram ke Masjid Nabawi, itu bukan karamah tu. Itu orang gila. Tak ada gitu. Karamah tu contoh dia mengajar di Masjid Kota Damansara saat ni. Lepas ni habis turun siapa Mekah, mengajar pula Mekah.
Orang pergi buat umrah kata, "Wilah, nah, tok guru kita duduk mengajar di Madinah ni." Mana ada? Nah, sani baru duduk mengajar di Masjid Kota Damansara. Sani baru tu panggil rajulun kabir yamlaul kauna ini. Itu karamah. Tak ada karamah tu pecah tubuh. Saat ni duduk mengajar, itu cerita Naruto, bukan karamah. Pecah tubuh apa semua dah. Itu karut lah tu lah. Ingat tu dah. Baik, habis itu. Jadi kalau dia kata, ketika mana ibu saya nak melahirkan saya, apa yang tergambar dalam fikiran kita? Dia kecil tak? Kecil. Di mana dia berada? Di dalam perut. Betul tak? Saya yang menyambutnya, berarti dia tu besar dan berada di luar daripada perut. Saat yang sama, boleh terima dengan akal kita? Tak boleh. Maka bila tak boleh terima dengan akal, perkara tu mustahil. Sama. Kalau kita kata Tuhan tu dijadikan oleh Zaid. Zaid dijadikan oleh Tuhan, bermakna mutaliga. Siapa ada dulu dan siapa ada yang kemudian? Dua-dua dulu, dua-dua kemudian. Mustahil. Membawa kata tidak ada alam. Tak ada Tuhan jadi. Tidak ada Tuhan tu mustahil. Tidak ada alam tu. Bila tidak ada Tuhan, tidak ada alam. Tidak ada yang menciptakan alam. Tidak ada makhluk, tidak ada alam. Ini mustahil. Kerana apa? Kerana makhluk ni kita dapat lihat dengan mata kepala kita. Adanya. Bermakna tentu tidak Tuhan tu bahagia. Pasti dia tu sedia. Itu dipanggil daun. Adapun tasalsul ni payah sikit. Tasalsul ni dia banyak wajah sangat untuk membatalkan tasalsul. Satu daripadanya ialah atas jalan burhan tatbiq. Burhanut tatbiq. Burhanut tatbiqi. Ataupun ada lagi burhan apa tak ingat tu. Syara' alal masyru'. Ada juga gitu. Mana? Kita kata contoh orang yang pertama, polis yang pertama, dia akan tembak orang di hadapan dia ni apabila diberi arahan oleh orang belakang. Dia tidak akan tembak, dia tak akan tekan pistol dia tu selagi mana orang belakang tu tak beri arahan. Dan orang belakang tak akan bagi arahan kepada orang depan supaya tembak selagi mana orang belakang tu tidak memberi arahan. Orang belakang daripada orang belakang tadi itu tidak akan bagi arahan untuk orang depan dia supaya beri arahan kepada orang depan dia untuk menembak selagi mana orang belakang dia tidak bagi arahan. Orang belakang itu tidak akan bagi arahan. Tu tahu sampai bila tu? Jadi akhirnya tertembak dak orang itu. Tak tertembak, pak sudah. Selagi mana orang belakang pada belakang tu tidak bagi arahan. Jadi menyebabkan tak tertarik dah picu dia tu. Betul tak? Maka tidak berlaku penembakan. Sama, Tuhan nak buat makhluk ni bermakna dia dia pun dijadikan oleh Tuhan yang lain. Tuhan yang lain menjadikan Tuhan, dijadikan oleh Tuhan yang lain. Tuhan yang lain menjadikan Tuhan, menjadikan oleh Tuhan. Membawa para makhluk ni tak boleh wujud sejak daripada awal lagi. Maka makhluk tidak boleh wujud sejak daripada awal tu mustahil. Itu berhimpun orang panggil wujud makhluk dan tidak wujudnya makhluk. Ada lagi orang panggil burhan su dengan tidak su. Mana ada kesudahan dengan tidak ada kesudahan. Banyak sangat. Satunya saya nak ambil misalnya burhanut tatbiqi dia. Burhanut tatbiqi ni maksudnya gini. Juzuk dengan kul dianggap seperti sama. Juzuk dengan kul dianggap seperti sama. Contoh kita kata ini zaman 2024. Kita buat satu garis kita tarik sampai kepada zaman tufan, zaman Nuh, zaman berlaku boh Nabi Nuh. Baik. Mula daripada 2024 sampai kepada zaman tufan, zaman berlakunya banjir boh Nabi Nuh tu, itu dia panggil ada mula dan ada akhir. Betul tak? Mula 2024. Akhirnya kita tarik sampai kepada zaman Nabi Nuh. Ada mula ada akhir. Ada mula ada akhir. Ini dia panggil pada dakwa tasasus. Pada hakikat tasasus tu mesti ada akhir. Bukan pada dakwa. Pada hakikat tawasul tu mesti ada juga orang panggil kesudahan.
Seperti tasasurnya kita ahli syurga di dalam syurga nanti. Nafas kita tu tidak ada kesudahan. Tapi pada awal ada tak? Ada. Mula masuk syurga tu lah orang panggil awal. Itu. Tapi pada dakwah tasassul kita tak boleh ada su. Mana? Lepas zaman tufan Nabi Nuh tu kita kena tarik lagi. Tarik tak tahu sampai ke bila. Daripada satu garisan khat yang panjang tidak ada kesudahan tu, kita tarik. Kita tarik mana tak kira lah, ambil di zaman Umayyah ke, ambil zaman Nabi Muhammad ke, kita tarik cabut. Ini kena ada whiteboard ni baru mudah faham sikit, tapi tidak agak whiteboard dalam kepala otak kita lah. Kita cabut, tarik tarik letak bawah. Lepas tu kita garis ke, orang panggil daripada 20-24 dengan hak kita cabut tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia siapa hujung sekali tu? Mesti ada sub dia panggil. Tidak akan jadi orang panggil hak di bawah tu sama dengan hak atas. Tak akan jadi. Mesti akan jadi gini. Kalau garis kan? Kalau pen kan? Ini. Kalau pen ni, mesti di bawah tu dia akan jadi lagu ni. Asalnya garisan gini. Kita pun cabut daripada atas. Kononnya ni ialah garisan khat daripada hak asal atas. Kita cabut. Contoh, ni 20-24. Ni zaman Nabi Muhammad. Contoh dah. Kita cabut. Kita cabut letak bawah. Mula di zaman Nabi Muhammad SAW. Sampai mana? Mesti di hujung ni dia akan kurang daripada hak garisan ni lah atas. Dia tidak akan jadi lagu ni. Dia tak akan jadi gini. Dia akan jadi lagu ni. Ataupun dia akan jadi gini. Di hujung ni akan jadi gini. Sebab hak atas tu garisan yang asal. Jadi bila cabut hak bawah juzuk daripada garisan yang asal tu, kita cabut, bermakna hujung dia akan jadi gini. Di belakang. Di depan dia akan jadi gini. Dia tidak akan jadi lagu ni. Tak akan jadi gini. Kalau jadi lagu ni, bermakna juzuk sama dengan kul. Yang sempurna sama dengan, yang kurang sama dengan sempurna. Boleh terima dengan akal kita? Tak boleh terima. Tak payah lagi tu. Pening dah. Nak mudah kan? Gini. Tingkap masjid sama dengan sebuah masjid, tubuh masjid. Sama. Siapa boleh kata sama? Tingkap masjid sama dengan sebuah masjid. Sama tak? Tak sama. Kita booking kontraktor buat masjid. Dia pun mari-mari pacak pintu masjid lepas. Lepas tu bila nak siap dah ni kata pintu masjid sama dengan seperti sebuah masjid. Siapa boleh terima dengan kepala otak dia? Boleh terima tak? Juzuk tu sama tak dengan kul? Tak akan sama. Juzuk tidak akan sama dengan kul. Ekor kucing tak akan sama dengan seekor kucing. Satu jari kita tidak akan sama dengan tubuh kita sekaliannya. Betul tak? Jadi sama juga. Bila garisan yang kita tarik tasalsul pada dakwah tasalsul tu tidak boleh ada sub, kemudian kita pun tarik yang di bawah, yang asal tu kita tarik letak bawah. Mana? Kita tarik zaman Nabi Muhammad contoh. Nak pergi ke mana tu? Nak pergi ke zaman mana? Zaman Nabi Isa. Mesti dia akan jadi juzuk. Tak akan sama dengan kul. Zaman siapa? Zaman Nabi Adam. Tetap dia akan jadi gini. Belakang dia akan, hujung dia tu tetap dia akan jadi kurang daripada yang asal. Dia panggil garis hak asal ni, panjang kita tarik tak ada usuk. Ini pun tak boleh. 20-24 tak boleh sekat 20-24. 20-25, 20-26 tak tahu pula. Atas ni tak ada usuk. Bawah tu yang kita tarik itu dia panggil hak kita andai. Daripada zaman mana ke zaman mana. Bila kita tarik, mesti di hujung dia akan jadi lagu ni. Contohlah ni, di hujung dia akan jadi gini, dan di hujung awal tadi pun akan jadi gini. Akan jadi gini. Dia tidak akan jadi lagu ni, tak akan jadi gini. Kalau jadi gini, bermakna ekor kucing sama dengan seekor kucing. Satu ruas jari kita ni sama dengan setubuh kita. Satu jendela masjid sama sahaja dengan sebuah masjid. Tak boleh terima dengan akal kita. Dia mesti akan kurang daripada yang sempurna. Bermakna ada apa dia panggil? Ada kesudahan. Ada kesudahan. Tidak ada yang sesuatu yang tidak ada kesudahan. Bermakna pada dakwah tasalsul tidak ada kesudahan, pada hakikat tasalsul ada kesudahan, berhimpun kesudahan dan tidak ada kesudahan.
Maka berhipun dua perkara berlawannya juga. Berhipun dua perkara yang berlawannya itu mustahil. Membawa kepada makhluk ni tidak boleh wujud. Itulah gitu. Jadi yang makhluk ni tidak wujud, betul tak? Tak betul. Sebab kita nampak lihat sendiri dengan mata kepala kita, makhluk ni wujud. Tu bermakna Allah Tuhan yang menjadikan makhluk ni, dia sedia kala satu-satunya dia. Tidak baharu seperti makhluk ni. Habis itu. Kemudian sing soal. Habis itu tu dalil. Tu wajhul istidlal tu panjang tadi dah. Jadi kalau orang tanya apa ni? Apa kamu nak etika Allah Taala tu sedia? Tentu sungguh mesti Tuhan sedia. Dengan makna kita telah faham dah. Dan tentu tidak Tuhan baharu. Dalilnya apa? Ada makhluk ni, cukup. Lepas fardu ain kita. Itu. Sing soal kaifal i'tiqadu bi baqa'i lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu. Bagaimanakah berpegang dalam hati kita, meyakini dalam hati kita dengan baqa' kekal bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kekal Allah subhanahu wa ta'ala. Mana tak binasa. Bila sebut kata kekal artinya tak binasa. Ini pun makna sebenarnya kita sudah faham pada sifat wujud. Kenapa diulang lagi? Sebagaimana semalam kita sebut dah, kenapakah ulama mengulangi perbahasan pada lafaz yang lain sedangkan maknanya sudah difahami dengan secara lazim di dalam perbahasan sifat wujud? Li'anna khata'a fi fanni hadzal ilmi azimun. Kerana salah di dalam ilmu ni sangat besar. Khatarunnya sangat besar, bahayanya sangat besar. Maka sebab tu ulama-ulama akidah ni, ulama-ulama kalam ni, dia tidak memadakan kita mengetahui ilmu akidah dengan secara lazim malzum, mana automatik tak boleh. Kena manual juga, kena satu persatu. Macam kita belajar kereta lah, kalau belajar automatik selalu manual ke bunyi tak pandai lah. Tak reti nak ke kelas nak imbang. Tapi kalau belajar manual, auto boleh bawa sendiri dah. Itulah gitu dah. Jadi ilmu akidah ni tak boleh auto selalu, tak boleh. Dia kena manual dulu. So. Itu. Sebab itulah ulamanya gali daripada Quran hadis jadi sifat 20. Sifat 20 ni panggil sifatu zatin, sifat zat. Jangan kita kata, apa ngaji 20 je, apa tak ngaji 99. Berat orang cakap lagu tu. 20 pun berapa hari dah ni. Baru nak masuk je ketiga baru dah. Apalagi kalau mengaji 99. Lagi pula 99 tu banyak daripada 20. Betul tak? Kau ada yang kata 20 banyak 99. Orang tu berat tu kena hantar pasti tadika balik belajar bil. Jadi 20 tu sikit pada 99. Lagi pula 99 tu terkadangnya orang panggil sifatu fi'lin, sifat fi'il dia panggil. Bukan sifat zat. Beza mana sifat zat sifat fi'il ni gini. Sifat zat mustahil, lawan dia tu mustahil. Gitu. Ada, lawan dia tu tiada. Tiada tu mustahil. Kudrat, lawannya al-ajiz, lemah. Lemah tu mustahil. Gitu. Tapi kalau sifat fi'il, lawan dia tu belum tentu mustahil. Bahkan harus bagi Allah Ta'ala. Contoh sifat fi'il. Mana? Tuhan menghidup. Al-muhyi. Tuhan menghidup. Lawan menghidup apa? Mematikan. Mustahil kalau Tuhan memati? Tak, harus. Tuhan yang mengangkat. Lawan mengangkat apa? Menjatuh. Mustahil kalau Tuhan menjatuh seseorang? Tak mustahil, harus. Memberi, menegah. Ayalah kata. Menghidup, memati. Apa? Memulia, menghina. Itu dipanggil sifat tu fi'lin. Sifat fi'il dia panggil. Jadi banyak sifat fi'il tu. Semuanya duduk di dalam kebanyakannya, bukan semua. Kebanyakannya duduk di dalam takluk qudrat iradah. Gitu dah. Baik. Bagaimana kita nak i'tiqad dengan sifat kekal Allah Taala? Kekal bagi Allah Taala. Jin jawab soalnya. Huwa, ialah an na'taqida, bahawasanya kita berpegang putus dalam hati kita, annallaha subhanahu wa ta'ala baqin, bahawasanya Allah Ta'ala tu ialah zat yang kekal dan sifat-sifatnya juga adalah kekal. Wa anna baqa'ahu, dan bahawasanya kekal Allah Ta'ala tu laisa lahu nihayatun, tidak ada baginya tu kesudahan, tidak ada kesudahan.
Wa annahu la yazulu aslan, dan bahawasanya Allah Taala tu tidak hilang langsung, tidak hilang. La yazulu, tidak hilang langsung. Ni kalau diterjemuh apa ni? Tidak akan lenyap, malah tidak hilang tu maknanya tidak lenyap. La yazulu, tidak lenyap sama sekali. Aslan tu makna sama sekali, ai qat'an. Wala yalhaquhu al'adamu fi waqtin minal awqati, dan tidak menghubungi akan dia oleh tiada pada satu waktu daripada beberapa waktu-waktu yang lain. Dia terjemuh, tidak akan menemuinya Allah ketiadaan sesaat pun sepanjang waktu. Yalah juga tu. Maknanya satu saat pun tidak pernah ada, tiada tu berhubung dengan ada Allah Taala. Jadi makna ni sebenarnya faham dah di sifat wujud. Itu dah. Tapi diulang lagi. Kenapa tadi? Karena ulama kita tidak memadakan akidah tu dengan secara lazim, mesti manual. Gitu dah. Jadi kekal Allah Taala berarti tidak ada kesudahan. Tidak ada pengakhiran. Tak berubah. Jadi cuma ulama kata kalau gitu apa beza tak berubahnya kidam dengan tak berubahnya bakok? Tak berubahnya kidam tu kok sebelah bertambah. Tidak berubahnya pada sifat bakok, kok sebelah berkurangan. Macam kita ke? Kita ni, masa lahir dulu, adakah kita boleh melihat seperti sekarang? Lahir daripada perut ibu tu, mata tu belalok tengok misi gitu. Boleh dengar jauh-jauh dah. Tak boleh lagi. Betul tak? Sebab tu, bapak pun jaket azan dan qomat di telinga kanan, telinga kiri. Bukan dia pergi azan di spek kabut masjid bila boleh anak dah ni. Di telinga anak dia tu. Sebab anak dia tu boleh dengar hak dekat-dekat. Betul tak? Tapi lama kelamaan berubah tak penglihatan, pendengaran kita, penghidu kita, pengetahuan kita berubah tak? Berubah. Makin lama makin nampak, hak jauh makin nampak. Makin dengar, makin pandai merasa ini pedah ni mani. Kayak gitu. Makin lama makin banyak mengetahui ini bapa aku, ini mak aku, ini adik-beradik aku, ini kakak aku, ini kawan aku, ini cikgu aku, ini ustaz aku. Bertambah. Sebenarnya di saat bertambah kita tu terima berkurang. Betul tak? Lama-lama, kenapa tak nampak jauh Dekat nampak, gabung jauh Dekat pula macam tak nampak dekat, jauh nampak jelas balik. Gabung dekat. Sebab tu ada orang pakai spek, betul tak? Tu image dia. Dua-dua pakai spek. Masa lahir mula pakai spek dah lagi. Ada. Betul tak? Kan ada sini orang pakai spek atau masa mak dia lahir ke dia tu pakai spek dah. Spek hitam rebeng pula tu. Ada gitu. Tak ada. Kejut mak kalau lahir gitu. Bermakna di saat kita bertambah tu terima tak berkurang? Terima berkurang. Jadi bertambah dan berkurang itulah iktibar kepada lam yataghayyab bagi sifat qidam dan baqa. Makna tidak berubah pada sifat qidam itu pada pihak bertambah. Macam kita kan bertambah melihat, bertambah mendengar, bertambah mengetahui, bertambah. Itu orang panggil berubahnya, orang panggil sifat-sifat kita tu menunjuk kata kita tu baru. Begitu juga baqa tidak berubah juga. Tak berubah tu lagu mana? Ini pada pihak berkurang. Gitu. Sebab kita tu akan berubah juga. Daripada jelas putih mata, ingat kuat, akhir-akhir lama-lama talah ketua. Tak ingat ayat tu, tak ingat ayat ni Kuliah putoka tak jopok lakum dinukum waliyadin tak jopok cari Dulu tak sayak lah, hebat lah dianya. Duk cerita ke cucu dia. Dulu abah dulu berlari nombor 1 menang. Piala tengok piala. Tuk cerita ke cucu. Sekarang jangan kata nak berlari. Nak berjalan lagi jambai pun cucu hak apa. Berubah tak? Berubah kok balik berkurang. Maka Tuhan tu tak berubah gitu tak? Itu maknanya wa annahu la yazulu aslan, dan bahawasanya Allah Taala tu tidak hilang sama sekali. Tidak lenyap sama sekali. Dalam kitab terjemah kita kata tidak lenyap sama sekali, tidak akan lenyap sama sekali. Betul. Mana tidak berubah kok sebelah berkurang. Sebab bila berubah kok sebelah berkurang tu dipanggil lenyap.
Hilang dah sampai kegemilangnya mula. Nah, jadi orang Kelantan kalau kecek sampai ingat sampai muda-muda kan. Oh, dulu sampai kegemilangnya dulu. Sampai kegemilangnya. Hilang dah sampai kegemilangnya mula. Sampai hero dia panggil. Nah, oh dulu tu hero lah tu. Nah. Motor orang sepuluh motor dia dah. Nah, sedap. Jadi lah ni, juru orang lek dah duk mari masjid. Hilang dah sampai kegemilangan. Nah, jadi lenyap. Tuhan lenyap itu ke? Dah. Tak akan lenyap. Tak akan hilang. Dan tak akan berkurangnya. Itu. Tak akan berubah kok sebelah berkurang. Baik. Itu dah. Wala yalhaquhul adamu fi waqtin minal awqati, dan tidak berhubung, tidak bersambung. Dia kata tidak akan menemuinya. Tidak akan menemuinya siapa? Nya ada Allah Taala tu. Zat dia dan sifat-sifat Allah Taala. Al-adamu oleh ketiadaan fi waqtin minal awqati, pada satu waktu pun daripada segala waktu. Mana? Pada sesaat pun daripada sepanjang waktu. Tak ada. Tak akan ada gitu. Tu gitu dah. Habis. Itu disebut dalam Quran pun jelaslah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap-tiap sesuatu tu fana, binasa, hancur lebur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal hanya zat Allah Taala. Kena faham gitu dah. Jangan kata yang kekal hanya wajah Tuhan, muka Tuhan, jangan. Ni ada orang hak lawan sifat 20 ni. Ya, sama juga dia faham zahir dah. Kita mengaji Tuhan tidak ada akhir. Baqak tu apa maksud? Adamu akhiriyatil wujud. La akhira li wujudi. Tidak ada akhir bagi ada Allah. Mari ustaz hak dipanggil ayat cak hak kita cerita. Dia kata orang mengaji sifat 20 ni lawan Quran. Hak kemarin dia kata sebab kita kata Tuhan tidak ada awal, permulaan bagi ada. Dia kata, Quran kata Tuhan ni ada awal. Huwal awwalu. Kita kata Tuhan tidak ada akhir bagi ada. Dia kata lawan Quran. Sebab Quran kata huwal awwalu wal akhiru. Tuhan ada awal, ada akhir. Sudah. Jadi akhir apa makna dia kata tu? Akhir-akhir ya kan? Kesudahan ya. Mana dalil? Dalil tengok tu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hak kekal hanya muka je kata. Hak lain cerbui. Tuhan pun binasa juga, muka ya kekal. Astaghfirullahalazim. Bahaya tu. Nah, macam kita orang main berlomba motor, mak repik. Melayar terbang atas motor. Lepas tu aksiden. Habis tubuhnya gilih ke lori. Hancur tak? Hancur. Pala cabuk lekat di depan dia. Pala saja kekal. Lagu tu lah. Lagu tu Tuhan. Astaghfirullahalazim. Dia boleh faham lagu tu. Mana semua makhluk ni hancur juga. Termasuk dengan Tuhan-Tuhan pun hancur juga. Hanya muka Tuhan yang tak hancur. Betul-betul literal zahir Quran. Sebab Quran sebut itu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya wajhu rabbika dzul jalali. Wajah. Sebab tu tak boleh pergi zahir dah. Tak boleh kita tamassuk bizawahiril kitabi was sunnah fi aqaidil iman. Lebih-lebih lagi ayat mutasyabih biha. Tak boleh. Mesti kena pakai tafsiran ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi ulama kata wajah situ bermakna zat. Ai min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Daripada itlaqkan juzuk yakni wajah, tapi nak dengan makna zat. Karena Allah tidak punya wajah. Dengan makna muwajahah, boleh bermukabalah. Ni muka kita dengan muka orang. Kan kita boleh bermuwajahah ni. Bermuwajahah ni kita bermuwajahah ni. Berpandangan wajah sesama kita ni panggil muwajahah. Sebab saya ada wajah. Ibu-ibu, ayah-ayah semua, para hadirin semua ada wajah. Jadi kita boleh bermuwajahah. Tuhan bukan ada wajah gini, menghadap gini nah. Hatta hadis-hadis Nabi sebut tentang semaya dah nah. Allah Taala tu apa? Dalam hadis sebut muqabilan lil abdi tu. La yazalul abdi apa? Senantiasalah seorang hamba tu berhadap dengan Tuhannya. Dan Tuhan itu senantiasa berhadap pada hambanya selama mana dia di dalam sembahyang, selagi mana dia malam yaltafit. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba cari dalam hadis yang sahih. Sahih hadis itu. Allah berhadap pada hamba dan hamba berhadap pada Allah Taala senantiasa, tak berputus-putus. Selama mana hamba di dalam sembahyang, selagi mana hamba itu tidak berpaling daripada kerja sembahyang. Apa makna Tuhan berhadap, hamba berhadap pada Tuhan?
Bukan gini, bukan. Okey. Berhadap ni. Betul tak? Bukan gini. Berhadap situ kata ulama ialah selamanya Allah memberi rahmat yang khasah kepada hamba-Nya di dalam sembahyang. Selagi mana hamba tidak berpaling daripada sembahyang, beri rahmat yang khusus. Itu maksud. Lalu dikata berhadap kenapa? Karena orang nak bagi sesuatu yang mulia ni dia berhadap dah. Berhadap. Macam sultan nak anugerah pemberian kepada orang yang dia nak bagi darjat datuk Tan Sri ke, dia berhadap, menghadap tak? Menghadap. Sebagai bentuk kemuliaan nak bagi. Maka disebut tu berhadap. Hal hakikat kita tu tidak berhadap Allah, Allah tidak berhadap kita dengan makna muwajahah seperti ni. Nah. Sebab tu email kata betulkan soh, rapatkan soh. Nah, matikan handphone. Kita sedang berhadap kepada Allah. Itu cakapannya ringkas. Makna yang kita faham apa? Kita menghadapi Allah, kita berhadap pada Allah. Kita berhadap ke tempat yang disuruh hadap oleh Allah ketika mana kita sembahyang. Itu maksud tu email sebenarnya. Tapi tak ada lah. Panjang. Nah kalau cakap lagu tu. Betulkan soh, rapatkan soh, matikan telefon bimbit, jangan bermain. Kerana kita sedang berhadap ke tempat yang disuruh hadap oleh Allah ketika mana kita sembahyang. Allah panjangnya cakap. Nah, orang tak cakap panjang gitu, tak belum mau mani. Jadi tu email kata kita menghadap Allah Taala ni, tutup handphone, jangan main, jangan bergurau. Kita menghadap Allah. Kita orang punya akidah Ahli Sunnah wal Jamaah laisa kamitsli syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pasti tidak akan mana tu hidup depan kita lah ni. Macam gini. Tu hidup gini tengok kita. Mana pak mak gitu. Pak leh nampak sah tak rapat tu pak leh tu. Gitu ke? Bukan gitu. Kalau gitu kita dengan hak batu kih itu tak ada beza lah kalau gitu kan. Dah. Kita menghadap Allah tu makna menghadap ke tempat yang disuruh hadap oleh Allah ketika mana kita sembahyang mana? Kaabah, arah Kaabah. Nah, kiblat sembahyang, kiblat doanya langit. Allah tidak di langit, tidak di Kaabah, tidak bertempat. Ada. Dia tidak perlu kepada tempat. Gitu dah. Dah habis itu. Tu. Mana tadi? Aku 3 dah weh. Tu. Jadi ada orang pahal lagu tu ayat Quran tu. Salah. Jadi akhir di dalam Al-Quran, cuba buka dalam tafsir. Akhir itu ada 2 makna. Satu makna akhir dengan makna intihak, selesai, habis. Maka akhir dengan makna tu mustahilun 'ala Allah. Habis, selesai. Akhir dengan makna apa? Apa namanya? Ya akhir satu lagi apa makna tadi ingat dah? Al-mustamir ba'da fana'il asya'. Itu. Yang al-mustamir ni apa ni nak terjemahan yang berterusan setelah binasanya segala sesuatu, itu makna akhir yang kita ikut pada Allah Taala. Ya betul. Allah Maha Akhir. Apa Maha Akhir? Yani Allah Maha mustamir ba'da fana'il asya'. Berterusan setelah binasa segala sesuatu. Itu pun makna akhir. Jadi itulah makna baqa. Ba'da fana'il asya', Allah masih baqa. Mana? Masih ada, kekal, tidak ada akhir bagi adanya. Jadi ayat Quran ni kita tak boleh guna literal. Man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan. Siapa tafsir Quran mengikut kenampakan akal dia, naudzubillah, dia telah booking tempatnya siap-siap di dalam api neraka. Mana untuk senang dia masuk neraka. Macam kita nak pergi melancong ke mana-mana, kita booking siap-siap ada hotel untuk senang kita melancong, betul tak? Tu cakap Rasulullah tu gitu. Orang yang tafsir Quran ikut kepala otak sendiri, mana falyatabawa maq'adahu minan nar. Zaman sekarang mana apa? Dia booking dalam agoda siap-siap dah. Tempat yang nak duduk dalam neraka. Gitu dah. Macam kita nak pergi hotel, nak pergi melancong, kita booking siap-siap dah hotel kita. Mudah tak nak melancong gitu? Mudah. Kita melancong 4 hari. Sepanjang pelancongan kita tu boleh bermanfaat untuk jalan sana sini. Berbanding kalau kita tak booking hotel awal-awal, kita pergi sana baru nak cari hotel.
2 hari baru jumpa sebilik. Lepas tu lusa nak balik dah. Sedap tak melancong gitu? Tak sedap gitu. Sebab tu booking awal-awal tu mudah. Kayak gitu. Samalah. Orang tafsir Quran ikut kepala otak sendiri, booking awal-awal tempat dalam api neraka. Mudah untuk masuk neraka. Gitu. Jaga-jaga dah. Jangan mudah-mudah dengan Quran. Jangan mudah-mudah. Jadi akhir dengan makna hak kita i'tikad pada Allah, al-mustamir ba'da fana'il asya. Yang berterusan setelah mana binasa segala sesuatu. Ini jugalah makna baqa kekal Allah Taala. Gitu dah. Jadi kalau akhir bermakna intiha, mustahil ala Allah. Intiha tu apa makna? Selesai. Habis. Macam kita mengaji sekolah. Siapa kau kata ni tinggi, ni atas, ni bawah, selesai. Habis dah. Habislah, tak ada dah. Nak ngaji juga disambung college, university dan sebagainya dah. Habis PhD, nak sambung lagi kata PQRSTU pula, ada dah? Tak ada dah. Habis dah. Cukup dah. Pandai dah. Ada intihak dia, ada selesai dia, habis. Itu makna akhir. Yang mustahil kita i'tikad atas Allah Taala. Tapi Allah Taala kata dia maha akhir. Akhir itu dengan makna al-mustamir ba'da fana'il asya, yang masih berterusan adanya setelah mana binasa segala sesuatu. Habis itu. Maka lawannya tentulah binasa. Betul tak? Bila kita i'tikad Allah Ta'ala tu mesti kekal, tentu tidak, Allah Ta'ala tu binasa. Dalilnya apa? Sama juga alam ni. Dalilnya alam ini. Sebab apa jadi lagu tu? Sebab di antara baqa dengan kidam tu dia saling berhubung dah. Sesuatu yang apabila kita kata dia tu kidam, pasti dia baqa. Sesuatu apabila kita kata dia tidak kidam, pasti dia tidak baqa. Gitu dah. Iya. Kaedahnya katakan izan tafal kidamu intafal baqa'u aiton. Sesuatu apabila ternafilah orang panggil kidamnya, ternafi juga kekalnya. Kullu ma sabatalahul kidamu sabatalahu baqa'u aidan. Sama. Tiap-tiap yang sabitlah sedia, maka sabit juga baqa'. Dia kidam dan baqa' ni dia saling berkait. Saling bertahu. Isbat salah satu, nafi salah satu. Kalau kita kata Tuhan itu tidak baqa', bermakna dia binasa, fana. Kalau dia binasa, bermakna dia berhajat kepada yang membinasakan dia. Betul tak? Bermakna dia tu tidak sedia bila dia binasa, bermakna dia tidak sedia. Terima ada, terima tak ada pada adanya. Kayak gitu. Sedia tu kata terima tak ada bagi adanya. Kalau dia binasa, bermakna dia boleh terima tiada bagi adanya. Bermakna dia tidak sedia. Dia tidak kidam. Sedangkan tadi baru je lepas kita ikut Tuhan mesti kidam. Dia tidak boleh baru. Karena kalau dia baru, bawa tidak ada makhluk ni. Kalau tak ada makhluk ni, itu mustahil. Sebab makhluk ni ada dengan mata kepala kita. Itulah gitu. Bermakna Tuhan mesti kena baqa', kekal. Tentu tidak dia binasa. Dalilnya seperti dalil kidam. Kata setengah ulama, dalil kidam tu ialah dalil baqa' juga. Itulah gitu. Nak mereka. Habis itu. Kemudian esok kita sambung pula. Sing soal kaifal i'tiqadu bi mukhalafatihi ta'ala lil hawadithi. Ini pun penting. Ini pun sangat-sangat penting pegangan kita tentang sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Pasal ada orang dia anggap Tuhan tak serupa dengan makhluk tu seperti dia tak serupa dengan mikrofon. Penat lagu tu. Mikrofon tak serupa dengan meja. Sudah. Bukan makna lagu tu dah. Kalau sekadar itu sahaja tak serupa Tuhan dengan makhluk seperti tak serupa muka kita dengan mikrofon. Muka kita dengan muka pintu tak serupa. Tangan kita dengan tangan beruk pun tak serupa. Kalau gitu kita pun mukhalafah juga dah. Jaga-jaga dah. Kita sambung esok pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah
واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين واليهود الظالمين المجرمين. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم انصر الإخوان المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين خصوصا في غزة في رفح في كل مكان في كل أرض الإسلام. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.